Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini, saya akan menerangkan mengenai manifestasi akal budi masyarakat Melayu dalam karya puisi tradisional. Terdapat 4 aspek utama manifestasi akal budi. Yang pertama, aspek pemikiran. Pada aspek ini, proses menggunakan minda untuk mencari maklumat dan memahami sesuatu dilaksanakan. Aspek yang kedua, aspek pertuturan, iaitu menggunakan bahasa yang baik, sopan, beradab dan memancarkan peribadi mulia. Yang ketiga, perlakuan, iaitu tingkah laku yang berhemah dan baik. Dan yang keempat, gaya hidup, iaitu cara tertentu seseorang individu atau kumpulan menjalani kehidupan. Yang pertama, akal budi dalam pantun. Latar belakang pantun. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pantun ialah sejenis puisi lama yang biasanya terdiri daripada 4 baris dalam setiap rangkap, iaitu 2 baris pertama merupakan pembayang dan yang selainnya mengandungi maksud. Konsep. Pantun terdiri daripada beberapa rangkap, mempunyai pembayang dan maksud, mempunyai tema dan persoalan yang amat berkait dengan kehidupan masyarakat. Terdapat 5 jenis pantun. Yang pertama, pantun 2 kerat. Yang kedua, pantun 4 kerat. Yang ketiga, pantun 6 kerat. Yang keempat, pantun 8 kerat. Dan yang terakhir, pantun berkait. Pantun 4 kerat pula terdiri daripada pantun kanak-kanak, pantun jenaka, pantun kiasan, pantun nasihat dan pantun agama. Berikut merupakan bentuk pantun. Yang pertama, rima akhirnya merupakan A-B, iaitu rima akhirnya adalah sama. Yang kedua, sempurna dari segi maknanya. Yang ketiga, 2 baris awal dikenali sebagai pembayang, 2 baris akhir pula dikenali sebagai maksud. Dan yang terakhir, karangan berangkap yang menggunakan bahasa-bahasa indah. Yang kedua, akal budi dalam syair. Latar belakang syair. Syair digunakan untuk melukiskan hal-hal yang panjang, misalnya tentang sesuatu cerita, nasihat, agama, cinta dan lain-lain. Oleh kerana itu, bait-bait dalam syair sangat banyak. Syair sangat terikat oleh jumlah baris dalam satu bait, jumlah suku kata dalam setiap baris, jumlah bait dalam setiap puisi dan aturan dalam hal rima dan ritma. Terdapat 4 jenis irama syair. Yang pertama, irama selendang delima. Yang kedua, irama Siti Zawiyah. Yang ketiga, irama Siti Zubaidah. Dan yang terakhir, irama Dandan Setia. Jenis-jenis syair. Terdapat 3 jenis syair. Yang pertama, syair panji. Syair panji adalah syair yang berisi atau menceritakan tentang keadaan yang terjadi dalam istana ataupun kerajaan kerana orang-orang yang ada atau berasal dari dalam istana. Contohnya, syair Ken Tambunan. Yang kedua, syair romantis. Syair romantis adalah syair yang berisi tentang percintaan pelipu lara atau cerita rakyat. Contohnya, syair Bidasari. Dan yang ketiga, syair agama. Syair agama adalah syair yang mengandungi tema ajaran ilmu tasawuf. Syair agama tergolong syair terpenting, terbahagi menjadi 4, iaitu syair sufi, syair tentang ajaran Islam, syair riwayat Nabi dan syair nasihat. Berikut merupakan ciri-ciri syair. Yang pertama, semua baris mengandungi isi dan makna. Yang kedua, satu rangkap syair tidak boleh berdiri sendiri kerana syair berbentuk cerita, nasihat dan lain-lain. Yang ketiga, pola rimanya mestilah A, iaitu rima yang sama.
Yang keempat, makna syair ditentukan oleh bait-bait berikutnya, hampir sama dengan paragraf dalam cerita. Dan yang terakhir, syair terdiri daripada 4 baris serangkap. Yang ketiga, akal budi dalam seloka. Latar belakang seloka. Istilah seloka berasal daripada perkataan Sanskrit iaitu shloka. Dalam bahasa Melayu, seloka bererti berseluruh, bercenaka atau menyindir. Seloka merupakan puisi yang paling tua dalam kesusasteraan Melayu dan dipercayai datang ke alam Melayu bersama-sama perkembangan agama Hindu di Asia Tenggara. Teks Mahabharata dan Ramayana merupakan buku terawal yang tertulis dalam bentuk seloka. Ciri-ciri seloka. Yang pertama, karangan berangkap yang memakai pertentangan bunyi rima hujung yang bebas. Yang kedua, terbahagi kepada unit pembayang iaitu induk kalimat dan unit maksud iaitu anak kalimat. Yang ketiga, mengandungi unsur jenaka atau gurau senda. Yang keempat, digunakan untuk menyindir sambil mengajar. Dan yang terakhir, perkataan sindiran atau ejekan disampaikan dalam bentuk berangkap. Jenis seloka. Terdapat 4 jenis seloka. Yang pertama, seloka gurau senda. Yang kedua, seloka nasihat. Yang ketiga, seloka pendidikan. Dan yang terakhir, seloka sindiran. Yang keempat, akal budi dalam gurindam. Latar belakang gurindam. Menurut Kamus Dewan, gurindam ialah sejenis bentuk puisi terdiri daripada 2 baris dan mengandungi pelbagai pengajaran. Baris kedua mengandungi jawapan atau ketegasan bagi baris pertama tadi, manakala rima akhir setiap baris gurindam adalah sama. Berikut merupakan ciri-ciri gurindam. Gurindam terdiri daripada 2 baris sahaja dengan rima A. Yang kedua, tiada konsep pembayang dan maksud. Sebaliknya, lebih mementingkan pola syarat jawab atau sebab akibat. Dan yang ketiga, kandungannya ialah nasihat yang jelas, manakala tema yang ditonjolkan hampir semuanya pemikiran dan falsafah agama. Jenis gurindam. Gurindam mengandungi 2 baris ayat atau lebih daripada serangkap. Gurindam mengandungi kias, ibarat, pengajaran dan nasihat. Gurindam terdiri daripada 2 jenis iaitu gurindam berkait dan gurindam berangkai. Berikut merupakan bentuk gurindam. Yang pertama, gurindam terdiri daripada 2 baris serangkap. Yang kedua, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 hingga 14 kata. Yang ketiga, tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Yang keempat, tiap baris memiliki rima A, B, B dan seterusnya. Yang kelima, isi atau maksud dari gurindam ada pada baris ketiga dan keempat. Dan yang terakhir, isi gurindam mempunyai nasihat-nasihat tentang kehidupan atau kata-kata mutiara. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Sekiranya terdapat sebarang kesalahan, tata bahasa, apa-apa kesalahan, mohon maaf saya pinta. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye-bye.